Okey, selamat pagi dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid. Jadi untuk hari ini kita akan teruskan lagi tajuk daripada bab 1.1 iaitu pengenalan kepada pelanskapan, di mana minggu lepas minggu-minggu yang sebelum ni kita sudah masuk kepada 5 tajuk, dan untuk hari ini cikgu akan terangkan 3 lagi tajuk. Okey. Jadi yang pertama ialah 1.1.6, menunjukkan contoh tumbuhan lanskap mengikut jenis tumbuhan lanskap. Jadi pada minggu lepas kita sudah bincangkan tentang jenis-jenis tumbuhan lanskap kan. Okey, jadi untuk hari ini kita akan melihat lebih dekat gambaran sebenar spesies tumbuhan yang terdapat dalam jenis-jenis tumbuhan lanskap tersebut. Okey, yang pertama ialah kita akan lihat pokok palma. Okey, saya rasa semua orang pernah lihat di sekeliling tempat kita. Okey, pokok pinang. Okey, pokok pinang ni adalah terdiri daripada pokok palma. Okey, pinang ni ada banyak macam-macam jenis. Dia ada pinang biasa dan pinang Manila. Okey, pinang Manila ni dia lebih rendah sedikit, dan pokok serdang seperti jejari begini. Okey. So itu kategori pokok palma. Okey. Kemudian yang kedua ialah pokok utama. Untuk pokok utama yang biasa digunakan ialah akasia kuning. Okey, daun dia nampak warna kuning. Okey. Kemudian penaga laut dan juga semarak api. Sebab apa api? Kalau lihat bunga-bunga di sini dia macam bernyala kan? Seolah-olah seperti api. Okey, seterusnya ialah pokok renek. Okey, untuk pokok renek ni biasanya pokok yang rendah-rendah. Okey, contohnya ialah bunga ekor kucing. Dan seterusnya yang ini biasa kita nampak di sekolah kita pun kita selalu nampak. Ini ialah bunga kertas, okey, ataupun bougainvillea. Kemudian ini mungkin kebanyakan di rumah-rumah iaitu pokok puding. Okey. Seterusnya kita lihat kepada tanaman penutup bumi. Biasanya juru lanskap ni dia akan cari tumbuhan yang sesuai untuk menutup bumi, menutup hakisan. Iaitu tumbuhan yang biasa digunakan ialah seribu bintang. Okey, dia macam bintang lah sebab dia kecil-kecil bunganya. Kemudian pandan duri, okey, daunnya agak tajam di hujung. Kemudian vedilia, bunganya kuning, kecil-kecil ya. Okey, seterusnya ialah tumbuhan memanjat dan menjalar. Okey, yang ini sirih Melayu. Okey, nampak tak daun sirih tu? Okey. Kemudian bunga ros Jepun. Okey, dia ada pelbagai warna lah, ada kuning, ada pink. Kemudian tumbuhan Tristilatia. Diorang ni tumbuhan ni jenis yang memanjat dan juga menjalar ya. Okey. Seterusnya ialah tanaman semusim. Okey, tanaman semusim ni kalau kita lihat bunga-bunganya sangat cantik. So, warna dia menarik ya. Okey, yang pertama kita lihat gambar di depan ni ialah bunga zinnia. Okey. Kemudian bunga petunia. Inilah bunga petunia. Kemudian bunga marigold. Okey. Ini antara yang paling digemari lah, okey, untuk tanaman semusim. Kemudian tanaman akuatik. Okey, macam yang cikgu ceritakan pada minggu lepas, akuatik ni dia tinggal di air ataupun permukaan air. Okey, contohnya keladi bunting. Walaupun di dalam air tapi dia nampak cantik kan. Kemudian kiambang dan juga teratai. Okey. Seterusnya kita tengok tanaman hiasan dalaman. Untuk hiasan dalaman ni biasanya kita digunakan di rumah-rumah lah, ditanam di rumah. Okey, iaitu kemboja, okey, bunga kenanga dan juga bunga monstera. Okey.
Seterusnya ialah tanaman orkid. So, untuk orkid ni dia banyak jenis sebenarnya, okey, tapi yang paling popular ialah orkid buluh, orkid merpati dan juga orkid cattleya. Okey, so memang cantik, lihat dia punya warna. Okey, dan seterusnya ialah pokok cactus. Okey, pokok cactus ni pun sama juga. Dia banyak jenis spesies dia. Okey, antaranya ialah cactus peruvian, macam ni. Cactus salji, nampak tak putih-putih macam salji. Itu sebab namanya cactus salji. Kemudian cactus zebra sebab dia ada belang-belang dia. Okey. Senang nak hafal lah nama dia sebab dia punya ciri-ciri pada fizikal dia. Okey, itu adalah tajuk yang pertama tadi. Okey, jadi cikgu harap kamu sudah kenal serba sedikit tumbuhan dan bunga untuk digunakan dalam landscape lah mengikut kesesuaian. Okey, sekarang kita bincangkan tajuk seterusnya iaitu 1.17, memilih tumbuhan berdasarkan ciri tumbuhan landscape. Jadi biasanya juru landscape ni dia akan dia akan pegang kepada 3 faktor ini. Okey, yang pertama ialah tekstur. Okey, tekstur maksudnya di sini sama ada dia nak tumbuhan yang kasar, yang sederhana kasar ataupun halus. Okey, dia akan memilih dari segi tekstur. Kemudian seterusnya pemilihan tumbuhan landscape ni adalah berdasarkan warna. Okey, jadi warna ini merupakan ciri yang paling popular ya. Di mana warna-warna ini akan digunakan dalam reka bentuk lah. Okey, sebab warna ini boleh menceriakan lagi sesuatu persekitaran itu. Okey, kemudian faktor yang ketiga ialah dari segi bauan. Okey, terdapat bunga, daun dan juga kulit tumbuhan dia mengeluarkan bau-bau harum. Okey, contohnya bunga kenanga, cempaka, melur, tanjung dan juga bunga ros. Jadi ada juga yang memilih tumbuhan itu disebabkan dia suka bau-bau tu. Okey, so itu adalah 3 faktor dalam pemilihan tumbuhan landscape. Jadi kita pergi kepada tajuk yang terakhir iaitu mencadangkan tumbuhan hiasan berdasarkan fungsi fizikal dan estetika dalam penlandskapan. Okey. Maksudnya di sini tadi kita sudah lihat gambar sebenar tumbuhan-tumbuhan. Jadi sekarang kita boleh cadangkan tumbuhan tersebut ditanam berdasarkan fungsi fizikal dan estetika yang sesuai. Okey, contohnya kalau kita nak satu kawasan itu dijadikan tempat penlandskapan dan terdapat benda yang menghalang dia, okey, persekitaran yang menghalang dia. Jadi kita boleh tutup pandangan itu dengan menggunakan buluh, barwood ataupun carmona. Okey, sebab mereka ni tumbuhan ni tinggi. Jadi dia boleh menghalang pandangan yang tidak menarik tu. Okey. Kemudian adalah membentuk ruang. Okey. Untuk membentuk ruang biasanya kita akan gunakan bunga kertas, melur dan juga bunga ashoka. Jadi mungkin kamu tak kenal sangat nama tak kenal bentuk bunga itu. Jadi boleh buat Google lah. Cari pencarian sendiri di Google ya. Okey, type saja nama spesies ini dan dia akan keluar gambar. Okey, seterusnya untuk mengarahkan pergerakan. Jadi biasanya kita akan gunakan Duranta Gold, pokok siantan dan juga pokok pandan duri. Okey, dia boleh mengarahkan pergerakan tu sama ada lurus. Okey. Dan seterusnya ialah melembutkan pemandangan. Okey, jadi kalau dilihat di sini tumbuhan yang melembutkan pandangan ni Acalypha, Alamanda, Betonia. Sebab tumbuhan-tumbuhan ini mempunyai bunga yang mempunyai warna yang menarik. Jadi dia akan melembutkan pemandangan. Okey. Untuk mengawal iklim pula, kita biasa gunakan pokok golden shower. Okey, pokok
angsana pokok hujan-hujan. Dia ni macam mengelakkan rasa panas pada persekitaran di situ. Jadi dia boleh mengawal iklim lah. Okey, seterusnya keselesaan dan harmoni. Jadi boleh gunakan Cuban liger, lady palm dan spiderwort. Okey, yang ini biasa kita letak di taman awam, okey, ataupun di rumah, okey, supaya dapat rasa lebih selesa. Okey, kemudian yang seterusnya ialah mengawal hakisan. Okey, untuk mengawal hakisan ni kita akan tanam rumput tikar, rumput bermuda dan juga rumput zoysia. Okey, banyak sebenarnya tumbuhan-tumbuhan yang boleh kita gunakan untuk mengawal hakisan. Jadi itu mengenai dengan cadangan-cadangan tumbuhan hiasan lah berdasarkan fungsi fizikal dan estetika sesuatu kawasan itu. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Selepas ini, cikgu akan bagi kamu latihan pengukuhan dan bolehlah jawab dengan bantuan nota yang cikgu akan bagi. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.